Kita sambung lagi perbincangan kita tentang organ utama fotosintesis, iaitu apakah warna cahaya yang sesuai untuk memaksimumkan kadar fotosintesis. Okay, kita tahu kalau kita belajar fizik ataupun sains, cahaya putih, cahaya yang bergerak tu, kita panggil cahaya putih, mempunyai 7 spektrum warna. Okay, iaitu merah, indigo, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okay, jadi warna apakah yang sesuai ialah cahaya merah dan cahaya biru. Okay, kadar fotosintesis paling tinggi bagi cahaya merah dan biru kerana klorofil akan menyerap semua cahaya merah. Okay. So cahaya biru pula akan diserap dulu oleh pigmen carotenoid, kemudian dipindahkan kepada klorofil. So kedua-dua cahaya ini mempunyai jumlah tenaga yang cukup untuk mengujakan elektron dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Seperti yang cikgu terangkan semalam, jika proses yang berlaku di dalam tindak balas bersandarkan cahaya, cahaya diserap oleh pigmen klorofil yang akan mengujakan elektron yang ada di dalam pigmen itu, dan elektron ini apabila bergerak dalam siri pergerakan elektronnya akan menukarkan ADP kepada ATP. Okay, tenaga yang terhasil itu akan menukarkan ADP kepada ATP dan akhirnya akan diterima oleh NADP+. NADP+ akan bergabung dengan NAD dengan ion hidrogen untuk membentuk NADPH. Okey. So itu fungsi elektron, okey, yang diujakan dalam tindak balas bersandarkan cahaya. So untuk hari ini pula kita akan bincangkan tentang titik pampasan. Okey, kamu perlu tahu yang pertama memerihalkan titik pampasan. Apa itu titik pampasan? Yang kedua, membanding dan membezakan antara fotosintesis dan juga respirasi sel di dalam tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis keamatan cahaya dan pencapaian titik pampasan dengan menggunakan graf. Okey, sebentar lagi kita tengok macam manakah rupa graf yang ada titik pampasan. Dan yang keempat, meramalkan kesan kadar fotosintesis dan kadar respirasi sel yang kekal pada titik pampasan terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan. So nanti kamu akan tahu apa dia titik pampasan. Apa kesan kalau kadar fotosintesis dan kadar respirasi sel dalam tumbuhan sama. Okay? Pelajar should aware tentang fotosintesis dan respirasi. Ramai pelajar yang menganggap tumbuhan menjalankan fotosintesis dan lupa tumbuhan juga berrespirasi. Okey? Jadi kita kena aware di sini, tumbuhan bukan sahaja menjalankan fotosintesis tetapi juga menjalankan respirasi. So ini dia graf titik pampasan. Okey, graf yang menunjukkan kepekatan karbon dioksida melawan keamatan cahaya. Okey. So kat sini ada kosong. Bawah daripada kosong bermaksud pengambilan karbon dioksida berkurang dan atas daripada kosong pengambilan karbon dioksida meningkat. So kalaulah saya suka graf kerana daripada graf ini kita boleh terangkan apa dia orang kata apa? Tentang titik pampasan. Okey. So titik pampasan ini ialah di mana apabila garisan ini berada pada paras kosong. Okey, kosong. Di sini titik pampasan. So apa dia titik pampasan? Ialah aras keamatan cahaya apabila kadar fotosintesis sama dengan kadar respirasi sel tumbuhan. Daripada graf ini, di bawah ini pengambilan karbon dioksida berkurang menunjukkan kadar respirasi tinggi.
Okey, manakala bahagian atas ini yang melepasi titik pampasan menunjukkan pengambilan karbon dioksida meningkat, itu menunjukkan kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi sel. Okey, sebelum titik pampasan iaitu bahagian bawah tadi menunjukkan kadar respirasi lebih tinggi daripada kadar fotosintesis. Okey, ini kerana keamatan cahaya rendah. Okey, jadi belum lagi kata apa berlaku fotosintesis yang aktif. Okey, jadi waktu ini kadar respirasi akan jadi lebih tinggi. Tetapi okey, rugi bersih dalam glukosa. Okey, maksudnya pada graf ini bahagian bawah tu kita panggil rugi bersih dalam glukosa. Apa dia rugi bersih? Glukosa. Glukosa digunakan dalam respirasi lebih cepat berbanding yang dihasilkan dari fotosintesis. Kita tahu respirasi untuk menghasilkan tenaga. Jadi dia memerlukan glukosa. So waktu bahagian bawah titik pampasan, glukosa banyak digunakan berbanding glukosa dihasilkan. Apabila semakin meningkat keamatan cahaya sehinggalah dia melepasi titik pampasan, waktu ini kadar fotosintesis lebih tinggi daripada kadar respirasi. Okey, yang ini pengambilan karbon dioksida dari atmosfera akan meningkat. Okey, so kerana karbon dioksida ini akan digunakan dalam proses fotosintesis. So, bahagian atas graf tadi kita panggil untung bersih dalam glukosa. Kenapa untung? Sebab waktu ini penghasilan glukosa meningkat berbanding kadar penggunaan glukosa untuk respirasi. Ya? So, glukosa yang berlebihan, okay, so waktu fotosintesis, glukosa akan dihasilkan dengan banyak. Sedikit akan digunakan untuk respirasi sel. So ada glukosa yang berlebihan. Ini akan disimpan dalam bentuk kanji. Oksigen berlebihan akan dibebaskan ke atmosfera. Okey. So, kita tahu hasil daripada fotosintesis selain daripada glukosa ialah oksigen. So oksigen ini sebahagiannya digunakan untuk respirasi sel, tapi selebihnya itu akan dibebaskan ke atmosfera. So, waktu ini kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari. Setiap hari dia kena menunjukkan graf normal seperti itu. Pada jangka masa yang tertentu iaitu pada keamatan cahaya yang tinggi, kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi. Supaya apa? Supaya pertumbuhan dan penghasilan biji benih, bunga dan buah bagi tumbuhan berlaku secara normal. Okey, apa yang akan berlaku jika kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal di titik pampasan? Okey, cikgu nak tunjukkan kamu semula macam mana dia kekal di titik pampasan. Maksudnya di sini. Okey, tiada kenaikan. Tiada tiada fotosintesis berlaku. Okey? Ataupun kadar fotosintesisnya tadi sama dengan kadar respirasi sel. Di sini titik pampasan menunjukkan kadar fotosintesis itu berlaku. Fotosintesis itu berlaku tetapi kadarnya sama dengan kadar respirasi sel. So apa yang awak rasa akan berlaku? Okey. So apabila dia berada di titik pampasan, ini menunjukkan kadar fotosintesis rendah. Ya. So, semua glukosa akan dioksidakan untuk hasilkan tenaga dalam respirasi sel. Maksudnya glukosa memang dihasilkan tapi digunakan semula untuk respirasi sel dalam tumbuhan. Di sini menunjukkan tiada ekstra glukosa untuk disimpan dalam bentuk kanji. So tenaga daripada respirasi sel tadi hanya cukup untuk menampung kegunaan harian tumbuhan. Ini kita panggil dalam pepatah Melayu ni, kais pagi makan pagi, cukup-cukup. Kais pagi iaitu kadar fotosintesis tadi kan, sikit
maka makannya pun sikit. Maksudnya tenaga itu hanya cukup untuk menampung kegunaan harian tumbuhan. Tiada tenaga berlebihan untuk pertumbuhan normal yang lain. Ya. So, tiada lebihan makanan simpanan di dalam tumbuhan. Dan buah, bunga dan biji benih kurang dihasilkan. Ini akan menyebabkan hasil tanaman tadi akan berkurang. Itulah kesan daripada jika kadar respirasi dan kadar fotosintesis kekal di titik pampasan. Ya. So, perbandingan antara respirasi dan juga fotosintesis. Persamaannya ini ada dalam buku teks. Kalau tak clear di sini, kamu boleh rujuk buku teks ya. Samaannya kedua-dua proses ini berlaku di dalam organisma hidup. Kedua-dua proses melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Okey, kena aware. Kedua-dua ni memang melibatkan gas. Oksigen, karbon dioksida. Kan? Karbon dioksida digunakan dalam fotosintesis menghasilkan oksigen. Respirasi, oksigen digunakan, karbon dioksida dibebaskan. Ya. So, apa perbezaannya? Organisma yang terlibat, kalau fotosintesis, tumbuhan hijau, bakteria, fotosintetik. Tapi kalau respirasi, tak kisahlah manusia ke haiwan ke tumbuhan, semua akan berespirasi. Jenis sel fotosintesis berlaku di dalam sel yang mengandungi klorofil ataupun kloroplas. Dan respirasi berlaku di dalam semua sel. Okey, tak kira lah dalam sel mesofil ke, di dalam sel parenkima ke, semua berlaku respirasi sel. Jenis metabolism ini ialah anabolism, iaitu kita membina. Membina apa ataupun mensintesis apa? Kita sintesis glukosa. Okay, tumbuhan akan mensintesis glukosa menggunakan gas karbon dioksida dan air. Manakala respirasi ialah proses katabolism. Kata ni cut, pecahkan, potong. Ya, iaitu kita uraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Tapak untuk fotosintesis berlaku di kloroplas, manakala respirasi berlaku di mitokondria. Hasil fotosintesis ialah gas karbon dioksida dan air, manakala hasil respirasi ialah gas oksigen dan juga glukosa. Salah di situ ya, respirasi akan menghasilkan. Oh sorry, cikgu yang salah baca. Okey, bahan tindak balas. Maksudnya dalam fotosintesis gas karbon dioksida dan air menggunakan gas karbon dioksida dan air, manakala respirasi menggunakan gas oksigen dan juga glukosa. Bawah tu barulah hasil. Fotosintesis menghasilkan glukosa, manakala respirasi menghasilkan tenaga. Hasil sampingan bagi fotosintesis ialah oksigen dan air. Respirasi ialah karbon dioksida dan air. Perubahan tenaga fotosintesis, tenaga cahaya diserap ditukarkan kepada tenaga kimia. So, awak boleh tulis tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Respirasi, tenaga kimia ditukarkan kepada ATP dan juga tenaga haba. Keperluan cahaya, fotosintesis memerlukan cahaya, manakala respirasi berlaku setiap masa, iaitu dia tidak memerlukan cahaya. Siang ke malam ke tetap berlaku respirasi. So itu sahaja. Cikgu harap untuk fotosintesis dan juga respirasi ini kamu dah boleh nampak apa perbezaannya dan apakah persamaannya. Ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat belajar.